Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ila Maisara binti Muhammad Fazil bernombor metric 147582 akan membentangkan pengenalan berkaitan dengan distribusi atau penyebaran kata nama secara sintakmatik dengan menggunakan korpus MCP. Pada arah sintaksis, golongan kata diteliti daripada dua aspek iaitu sintakmatik dan paradigmatik. Oleh hal yang demikian, aspek sintakmatik dipilih bagi menentukan distribusi atau penyebaran golongan kata nama dalam perbincangan ini. Sintakmatik ialah kata nama dalam ayat yang membawa maksud hubungan kata nama dengan kata-kata yang lain dalam susunan ayat yang sama. Hal ini juga menunjukkan binaan frasa nama yang maksimum dalam ayat. Tokoh yang mengasaskan konsep hubungan sintakmatik ialah Ferdinand de Saussure 1857 hingga 1913. Kita beralih kepada kata bilangan. Kata bilangan merupakan subgolongan kata nama yang mempunyai ciri-ciri nombor atau jumlah. Menurut Asma Haji Omar 1981-122, kata bilangan terbahagi kepada kata nombor, kata kuantiti dan penjodoh bilangan. Jelas, sekarang saya akan menyatakan satu contoh data yang diambil berdasarkan MCP Corpus mengenai kata bilangan dalam ayat. Contoh pertama yang dapat dilihat dalam ayat, surat-surat khabar dan majalah-majalah Mesir jika kiranya hendak diterjemahkan dan dimasukkan di dalam Al-Imams, setengahnya nescaya penuhlah mukanya daripada abad ini hingga beberapa abad yang akan datang. Dalam data ini dapat dilihat bahawa beberapa merupakan kata nama bilangan kuantiti. Saya iaitu Muhammad Fazli bin Sudarman. Saya akan menerangkan unsur penyebaran kata nama. Kedua iaitu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan merupakan perkataan yang digunakan untuk membilang benda-benda tertentu sama ada benda hidup ataupun benda bukan hidup. Unsur ini kebiasaannya digunakan bersama-sama kata bilangan. Penjodoh bilangan akan diletakkan sebelum kata nama dan selepas kata bilangan. Misalnya, iaitu dalam ayat, kelihatan beberapa orang, raja-raja dan pembesar-pembesar serta pengiring-pengiringnya turun dari kereta api. Dalam data ini, perkataan orang merupakan penjodoh bilangan bagi kata nama raja-raja dan diletakkan selepas kata bilangan beberapa. Menurut Awang Sarian 2007, panggilan hormat ditentukan berdasarkan gelaran dan jawatan, anugerah kebesaran yang diterima di peringkat persekutuan atau negeri dan jawatan yang disandang berdasarkan pelantikan kerajaan juga mempengaruhi gelaran yang dimiliki oleh seseorang. Terdapat beberapa jenis gelaran iaitu gelaran warisan seperti Tunku, Nik, Syed dan Sharifah, gelaran kurniaan kerajaan seperti Datuk, Datin, gelaran kurniaan ikhtisas seperti Profesor Madya serta gelaran keagamaan iaitu Imam, Haji dan Hajah. Ayat dalam data korpus MCP iaitu Tuan Haji Yusof, manager kedai Persatuan Beranang Limited, sekarang sedang berusaha melengkapkan segala keperluan berkenaan dengan alat-alat untuk pejabatnya itu. Gelaran keagamaan Tuan Haji diberikan kepada Tuan Yusof kerana beliau merupakan lelaki yang telah menunaikan kewajipan agama yang dianggap besar seperti menunaikan haji. Baiklah, saya Siti Aini binti Muhammad Sakri akan meneruskan pembentangan kumpulan kami iaitu unsur yang seterusnya adalah unsur kata nama inti dan juga penerang di mana saya akan menggabungkan data untuk kata nama inti dan juga penerang di mana kata nama inti ini merujuk kepada unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna. Penyebaran kata nama inti ini pada bahagian subjek ayat dan boleh dilihat pada bahagian ataupun pada binaan frasa nama. Penerang pula merujuk kepada unsur yang menerangkan makna dalam inti tersebut, di mana inti mungkin juga mempunyai penerang lebih daripada satu. Data korpus MCP yang pertama adalah perlawatan askar Melayu ke pulau kita baru-baru ini amat menarik pemerhatian kegemaran penduduk-penduduk di sini, di mana perlawatan merujuk kepada inti bagi frasa nama subjek dan askar Melayu pula merujuk kepada penerang. Bagi data korpus yang kedua adalah agar dapat bahasa Melayu itu dipakai di dalam mana-mana majlis mesyuarah kerajaan, meskipun kelak diadakan seorang penterjemah ke bahasa Melayu akan segala ucapan ahli-ahli mesyuarat yang tidak mengerti bertutur dengan bahasa Melayu ini, di mana bahasa merujuk kepada inti manakala Melayu pula merujuk kepada penerang nama keturunan untuk frasa nama. Saya Nusyairah Alia binti Syahri akan menerangkan tentang kata penentu. Kata penentu merupakan sebahagian daripada jenis penerang bukan nama. Menurut Nik Safia Karim 2015, penerang penentu adalah unsur yang memberikan sifat ketentuan kepada kata nama dan kedudukannya boleh berada di hadapan atau di belakang inti. Penerang penentu kata nama terbahagi kepada penentu hadapan dan penentu belakang. Kata penentu hadapan ialah unsur-unsur yang hadir di hadapan kata nama. Penentu hadapan terdiri daripada kata bilangan dan penjodoh bilangan.
Misalnya, data korpus MCP, beberapa orang Cina telah ditangkap dan didakwa di Singapura. Kata penentu hadapan, beberapa orang hadir secara berpasangan di hadapan kata nama iaitu Cina. Seterusnya, penentu belakang merupakan unsur yang hadir sesudah kata nama dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata penentu ini dan itu. Contoh daripada data korpus MCP ialah maka Amir Hamzah pun tinggal bersama-sama di rumah itu. Kata penentu belakang itu hadir sesudah kata nama rumah. Huraian dan perbincangan tentang unsur-unsur penyebaran kata nama secara sintakmatik dengan menggunakan data korpus MCP menunjukkan hubungan kata nama dengan kata-kata yang lain dalam susunan ayat yang sama. Unsur penyebaran kata nama yang telah dibincangkan adalah kata bilangan, penjodoh bilangan, gelaran, kata nama inti, penerang dan kata penentu. Dapat disimpulkan bahawa binaan frasa nama boleh dihadiri dengan kesemua unsur-unsur penyebaran kata nama dalam satu binaan ayat iaitu bilangan tambah penjodoh bilangan, tambah gelaran, tambah kata nama inti, tambah penerang, tambah penentu.